Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bam. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. So macam biasalah, bagi korang yang belum subscribe ke channel aku, jangan lupa tekan tombol merah tu dan tekan loncengnya sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke dalam channel aku nanti. Dalam video kali ni aku akan kongsikan kisah rabak seram koleksi Mastika. Jom, let's check it out. Kisah yang berlaku dekat Sam ni jadi masa minggu balik asrama. Masa tu Sam ikut Pak Gad balik rumah dia guys. Pak Gad ni salah seorang ahli Darul Syifa. Rumah dia dekat pedalaman kampung. Nak pergi rumah dia guys, kena lalu kawasan kubur dan lorong kecil yang kiri kanan penuh dengan pokok getah dengan semak samun. Rumah dia dalam kawasan ladang getah. Rumah dia rumah kampung biasa je guys, jenis papan. Sampai je dekat depan rumah ada dua batang pokok besar betul-betul dekat luar pagar rumah. Dah macam pintu gerbang pula. Pak Gad ni tinggal berdua dengan isteri dia. Anak-anak dia semua kerja dekat KL. Isteri Pak Gad ni memang baik gila guys. Sam baru je sampai dekat tangga rumah, bini Pak Gad dahulukan kopi dengan semangkuk bubur. Macam-macam makanan bini Pak Gad tu bagi dekat Sam. Sambil lepak dekat depan rumah tu, Pak Gad ni cerita lah yang rumah ni ialah rumah pusaka. Dia nak tinggal, so nak jual sayang sebab rumah ni dah memang turun-temurun. Ada sentimental value dekat rumah ni. Sam tanya tak takut ke rumah dekat tengah-tengah ladang getah, jauh dari jiran-jiran. Jiran terdekat pun dalam jarak 50 meter. Pak Gad tu cakap rumah dah dipagar, pencuri, hantu semua tak boleh masuk jika tak izin Allah. Lega Sam. Sam tanya lagi, pokok apa tu dekat depan rumah? Kenapa besar sangat? Dia cakap tu pokok cengal. Makin besar pokok tu makin mahal bila nak potong. Dalam pukul 6 petang tu guys, Sam masuk rumah. Bini Pak Gad tu tunjukkan bilik untuk dia. Selesa lah bagi rumah kampung. Katil king size, tingkap jenis boleh kopak menghadap pokok cengal. Tapi tak ada pintu guys, cuma ada lansir je sebagai pemisah. Lepas maghrib diorang makan sama-sama. Lepas makan Pak Gad tu cakap yang dia kena balik asrama sebab malam tu shift dia sampai pukul 8 pagi besok. Sam terfikir juga, hari-hari Pak Gad tu kerja shift malam, siapa yang teman bini dia? Rumah dah lah tengah ladang getah, gelap pula tu. Rumah jiran pun jauh. Kesian bini dia guys, nak membawang pun susah. So lepas je bini dia bungkuskan bekal untuk suami dia, Pak Gad tu pun gerak pergi asrama. Tinggal dia orang berdua. Sam tanya, selalu kalau Pak Cik shift malam, Mak Cik duduk dengan siapa? Dia jawab yang dia dah biasa duduk seorang. Kalau takut dia mengaji Al-Quran. Sam terdiam guys. Tak sangka ada orang yang berani macam dia. Sam ni kalau takut tahu jerit je. Malam tu dia bosan guys sebab TV tak ada cerita best. Ada channel 1, 2 dan 3 je. Dah puas tawaf channel 2, 3 kali, Sam pun masuk bilik dalam pukul 9 malam. Bini Pak Gad tengah lipat baju dekat ruang tamu. Lepas landing sambil berangan-angan, Sam pun terlelap. Lama lepas tu Sam terbangun sebab lampu tak tutup. So bilik tu jadi bahang. Tingkap buka pun still masih panas lagi. Sam cari handphone dia guys. Tengok jam dah pukul 3 pagi. Dia intai kat luar tingkap, gelap, sunyi sepi je. Maybe makcik tu dah tidur. Lepas tu Sam tutup lampu dan baring balik. Nak sambung tidur lah kononnya. Pejam punya pejam, mata tak boleh lelap pula. Dalam 30 minit tu dia duduk resah atas katil je. Pusing kiri tak kena, pusing kanan takut sebab ada tingkap. Badan dah berpeluh sebab panas. Sam pun bangun, ingat nak ambil angin sejuk dekat beranda. Dia pun buka pintu rumah. Angin sejuk terus masuk dalam rumah. Sam duduk atas kaki pintu sambil pandang sekeliling. Gelap je. Dalam 50 meter nampaklah lampu luar rumah jiran yang terdekat dekat situ. Dia duduk situ sambil main game dekat handphone dia kejap. Last dia decide nak masuk bilik. Baru je dia bangun guys, tiba-tiba terbau benda wangi macam bunga kemuning. Bau dia cukup kuat, macam orang baru lepas spray perfume. Sam tarik nafas dalam. Time tu dia terfikir maybe ni bau udara kampung waktu-waktu macam ni kot. Tapi dia silap guys, rupa-rupanya itu adalah petanda bahawa dia ada berdekatan kat situ. Secepat bau tu datang, secepat tu juga dia hilang. Bau wangi tadi tiba-tiba bertukar bau hamis guys. Bau hanyir je. Bayangkan korang pergi pasar yang jual-jual ikan tu, dan kau tarik nafas panjang-panjang. Macam tu lah lebih kurang bau dia. Sam cepat-cepat tutup pintu, kunci, lepas tu masuk bilik. Time tu Sam perasan yang tingkap bilik dia tak tutup guys. Dia seberang katil nak tutup tingkap. Masa nak capai daun tingkap tu, dia ternampak something guys. Dekat sebelah pokok cengal berdiri kaku berwarna putih. Badan dia berbalut dengan kain putih tapi lusuh dengan kesan tanah. Muka tak nampak tapi nampak jelas bentuk badan terikat. Berbunjut. Pocong guys.
Sam terpaku, tak boleh bergerak. Mata dia pandang je benda tu. Dia dalam keadaan sedar dengan tak sedar. Nak bergerak pun tak boleh. Lidah semua jadi keluh. Tiba-tiba benda tu hilang guys. Masa tu Sam cakap, dia rasa macam tertipu je dengan cerita dekat TV. Pocong bukan melompat guys. Actually dia tak lompat pun guys. Dia zap sekali terus hilang. Entah macam mana Sam dapat kekuatan untuk bergerak dan tutup tingkap. Terus dia kunci, Sam keluar bilik sebab nak pergi dekat makcik tu. Takut punya pasal, dia lari pergi bilik makcik tu dekat dapur. Sampai depan bilik, Sam ketuk. Tok 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 tok. Tak ada respon guys. Dia ketuk lagi. Tok 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 tok. Sam dengar makcik tu bersuara. Siapa tu? Kenapa? Sam cakap lah yang dia takut tidur seorang. Masa tu juga tiba-tiba dia dengar ada bunyi anjing menyalak dari belakang rumah. Menyalak dia bukan main agresif lagi guys. Sam panik. Dalam otak dia maybe anjing tu ternampak pocong dekat balik pokok getah tu. Lepas tu Sam dengar makcik tu cakap daripada dalam bilik. Tidurlah, tak ada apa-apa pun. Nanti makcik datang teman je. Sam dengan berat hati patah balik pergi bilik dia guys. Dia baring atas katil. Time tu macam-macam bunyi dia dengar. Bunyi anjing menyalak, bunyi cengkerik, macam-macam bunyi lah. Then dia sedar yang ada bunyi benda lain. Korang pernah dengar bunyi buah kelapa jatuh atas tanah guys? Yes, bunyi dia macam buah kelapa jatuh atas tanah, tapi banyak kali. Dup, 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 dup. Sam Shark, itu bukan bunyi kelapa jatuh. Mana ada buah kelapa jatuh satu persatu banyak kali? Sah, itu mesti benda lain. Bunyi benda melompat tu betul-betul dekat sebelah tingkap bilik dia tu. Hanya papan yang pisahkan dia dengan benda tu. Bau hanya dengan bau busuk macam ikan lama menyengat masuk dalam hidung dia guys. Dalam hati macam-macam zikir Sam baca. Dia tekuk muka dengan bantal dan pastikan kaki dia tak lebih katil sebab takut dia datang kaut kaki. Korang mesti pernah buat macam tu kan? Betul tak? Lebih kurang 10 minit jugalah benda tu jadi guys. Lepas tu Sam terdengar bunyi motor masuk dalam halaman rumah, diselangi bunyi bercakap-cakap. Serta merta bau busuk tu dengan bunyi melompat tadi hilang. Dia rasa selamat. Dalam otak Sam fikir maybe Pak Gad tu dah balik. Tapi jam baru pukul 5 pagi. Dia tak kisah. Sam terus keluar bilik, buka pintu rumah. Buka je pintu, dia terus terduduk atas lantai guys. Sam bersyukur Pak Gad tu dah balik. Tapi dia terkejut guys. Dekat belakang Pak Gad tu ada orang ikut dia turun motor sekali. Pak Gad tu naik rumah dan tanya dia, buat apa duduk kat sini? Tak tidur lagi ke? Cuba teka siapa yang saya nampak dengan Pak Gad tu. Bini Pak Gad tu guys. Maksudnya Sam duduk dekat rumah tu seorang diri sepanjang malam tu. Habis tu suara siapa dia dengar dekat bilik tadi? Suara siapa yang cakap akan datang teman Sam tadi? Suara siapa yang suruh dia masuk tidur tadi? Then otak Sam macam terfikir, mungkin tu suara pocong tadi dan dia tepati janji untuk teman dia tidur. Sepanjang malam dia melompat dekat sebelah dia, hanya dipisahkan oleh dinding papan je. Dia buat apa yang dia cakap. Sam cerita benda ni dekat Pak Gad tu. Pak Gad tu beritahu, dalam pukul 2 pagi tadi ada orang kampung kena sampuk. Pesakit tu perempuan, sebab tu bini dia ikut sekali. Dia nak bagi tu Sam, tapi si Sam ni tidur mati. So dia tak nak ganggu lah. Lepas tu Sam tanya, kalau rumah dah kena pagar, kenapa benda tu masih boleh ganggu lagi pakcik? Pak Gad cakap yang hantu adalah syaitan. Rumah dipagar untuk menghalang syaitan. Tapi korin dalam badan yang melekat dengan kita sejak azali tidak boleh dipagar. Selagi korin ni melekat dengan kita, selagi itu syaitan ni dapat collaborate dengan korin untuk menjatuhkan iman kita. So maknanya pocong tadi tak masuk rumah, but korin dalam badan kita yang buatkan kita fikir macam-macam, sampaikan one point kita terdengar yang bukan-bukan. Masa itulah syaitan ambil peluang. Pagi tu diorang tidur bertiga dekat ruang tamu. Kemana saja makcik atau Pak Gad tu pergi, Sam mesti ikut. Seram weh, sebab pocong ni suka dengan orang yang duduk sorang-sorang guys. Dia jenis 1 lawan 1. Itu apa yang Sam belajar lah. Korang duduk sorang ke tu? Kau tengok sebelah korang tu ada apa? Okay, next. Kisah ni jadi dekat Johor tahun 2002. Masa tu dia belajar dekat Sekolah Menengah Sultan Abdul Jalil Shah, Perak. Tahun tu dia dah masuk tingkatan 2 guys. So dia daftar lah nak masuk asrama dekat situ. Sekolah asrama ni boleh muat 800 pelajar guys, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Asrama ni ada 2 blok. Satu blok Aspura untuk lelaki, satu lagi blok Aspuri untuk perempuan. Blok Aspura ni ada 1 bilik warden dengan 4 bilik dom untuk pelajar. Dekat hujung tingkat 1 blok Aspura ni ada 1 bilik lama yang dah tak diguna lagi guys. Bilik tu jadi store simpan barang lama macam almari, loker yang dah tak guna. Budak asrama panggil bilik tu bilik 27.
Joe tak tahu kenapa bilik tu diorang panggil bilik 27. Yang dia tahu nama bilik tu disampaikan turun-temurun daripada senior kepada junior sejak bertahun-tahun yang lalu. Walaupun bilik lama, bilik 27 tu memang pot budak-budak asrama, isap rokok ataupun kelas. Bilik tu lah tempat diorang menyuruk guys. Tapi waktu siang je lah. Bila malam tak ada siapa berani masuk bilik 27 ni. Mungkin sebab bilik ni paling hujung dengan keadaan gelapnya lagi. Memandangkan ini tahun kedua Joe tinggal dekat Aspura, tak susahlah masa minggu orientasi asrama tu sebab dia dah kenal dengan senior-senior dan tahu peraturan yang ditetapkan. Joe ada 3 orang kawan baik yang sebaya dengan dia dekat sekolah tu. Hafiz, Amir dengan Faris. Diorang pun tinggal dekat asrama sekolah tu juga. Bezanya Joe dengan Faris tinggal dekat dorm 2. Hafiz dengan Amir tinggal dekat dorm 4. Minggu pertama sekolah lebih kepada minggu orientasi. Semuanya berjalan lancar. Tapi guys, masuk je minggu kedua, ada terjadi sesuatu yang tak dapat Joe lupakan sampai sekarang. Joe ingat lagi guys, kejadian tu hari Isnin, dekat-dekat pukul 6.30 petang. Lepas makan, Joe dengan kawan-kawan dia cepat-cepat balik asrama nak mandi sebab pukul 7 malam semua budak-budak blok Aspura diwajibkan solat maghrib. Surau dekat tingkat bawah bangunan Aspura. Lepas solat maghrib, Joe, Hafiz, Amir dengan Faris lepak sembang dekat dalam surau tu sementara tunggu solat isyak. Tengah diorang merancak menyembang tu guys, ada 2 orang budak tingkatan 1 tercungak-cungak berlari masuk dalam surau terus pergi dekat diorang guys. Salah seorang budak tu Joe kenal, Carol nama dia. Korang ni kenapa? Berlari-lari masuk surau. Ingat ni padang bola ke? Marah si Faris. Minta maaf bang. Bukan apa, tadi kami nampak ada orang sebiji macam Abang Joe kat hujung bilik 27 tu. Jawab Carol. Budak-budak junior tu tengok dekat Joe. Yelah, Abang Joe yang dimaksudkan diorang tu dia lah. Kau biar betul Carol. Aku dari lepas maghrib tadi lepak kat surau je dengan diorang ni. Bila masa pula aku pergi kat bilik 27 tu? Terus Joe jawab. Sempat juga Joe tengok muka budak-budak junior tu. Muka diorang pucat, muka semio. Kawan Carol tu nampak macam nak menangis. Takkan saya nak buat cerita bang. Masa tu kami lalu kat atas tu. Kami memang nampak abang kat ujung bilik tu. Kami siap pergi dekat lagi sebab ingatkan memang abang. Lepas tu saya tegur lah. Abang Joe buat apa sorang-sorang dekat dalam gelap kat sini? Tak turun solat ke? Nak masuk waktu isyak dah ni, kata Carol. Lepas saya tanya, benda tu jawab. Cantik kan bulan malam ni? Marilah dekat sikit. Betul ke ni Abang Joe? Tiba-tiba jemaah yang menyerupai Joe tu berubah rupa guys. Daripada rupa manusia sebiji macam Joe, badan dia berubah macam monyet gegasi berbulu lebat kehitaman. Tangan dia memanjang cecah lantai koridor tu. Lidah dia panjang terjelir dengan mata merah menyala. Mulut pula penuh dengan darah. Benda tu terus melompat laju terjun dari tingkat atas tu. Apa lagi bersepah lah kami lari sampai kat sini bang. Bukan saya seorang nampak. Ni kawan saya ni pun nampak juga bang. Betul ke Mio? Kata Carol. Memandangkan waktu isyak nak masuk, diorang tak sempat berborak panjang. Lepas solat nanti kita cari Abang Fadil. Dia ketua Aspura dekat sini. Dah 5 tahun dia duduk sini. Kita tanya dia nanti, kata Amir dekat budak junior tu. Joe pun muskil juga, kenapa pula lembaga tu menjelma jadi dia. Lepas solat isyak, diorang pergi cari Abang Fadil dekat dewan makan. Memandangkan masa tu waktu minum malam, Abang Fadil mesti ada dekat situ. Puas melilau. Joe nampak kelibat Abang Fadil dengan kawan-kawan dia tengah berbaris nak ambil air. Terus dia jumpa Abang Fadil, cakap ada benda penting nak ditanya. Diorang pun pergi dekat satu sudut dekat tepi dewan makan. Dekat situ diorang ceritakan apa yang Cairo dengan kawan dia nampak tadi. Bukan Joe yang korang nampak tadi tu. Benda tu memang dah lama ada dekat ujung koridor dekat bilik 27 tu. Dari dulu lagi. Dah ramai sini yang kena. Tu baru korang nampak macam tu. Dulu ada lagi teruk. Kena sampai benda tu baring dekat sebelah katil. Ada pula yang selalu nampak benda tu senyum dan main pintu bilik 27 tu masa diorang nak pergi tandas tengah-tengah malam. Terkejut diorang semua bila Abang Fadil ni cerita. Kadang-kadang benda tu duduk mencangkung dekat hujung koridor. Kadang-kadang benda tu jalan atas bumbung dewan makan. Tak pun bertinggit dekat ujung tangga. Ikut suka dia lah nak muncul dekat mana. Selalunya benda tu suka menyamar jadi pelajar-pelajar dekat situ. Tak silap abang, beberapa tahun lepas warden pernah panggil ustaz tengokkan pasal benda ni. Kata ustaz tu jemaah tu adalah jin atau kita gelar jembalang tanah. Badan dia macam awas tapi tinggi. Tangan dia lebih panjang daripada kaki. Berbulu lebat dengan mata merah. Ustaz tu dah pagar masa tu. Lama juga tak dengar kisah jembalang ni. Tapi rupa-rupanya sekarang dia muncul balik. Kata Abang Fadil lagi. Sebelum gerak sempat Abang Fadil pesan dekat diorang guys. Kalau nak pergi tandas tengah malam, elok berteman 2-3 orang. Jangan pergi sendiri. Dia suruh jangan hebohkan benda ni. Takut nanti pelajar-pelajar lain pula panik. Diorang iya
Biarkan je lah. Malam tu diorang semua tidur dalam ketakutan guys. Termasuklah si Joe ni sekali. Mana taknya Joe punya dah tak faham kenapa benda tu menjelma macam dia. Apa yang Joe ingat lepas Cairo nampak benda tu, minggu depannya dengar pula budak-budak asrama perempuan jumpa satu lembaga hitam besar berlari-lari atas koridor bangunan sebelum gaib. Lepas tu ada juga 2-3 kes histeria dalam minggu tu. Selang beberapa minggu Cairo minta nak keluar dari asrama tu, dia lebih rela berulang alik dari rumah ke sekolah. Si Mio ni pula terus pindah sekolah lain. Ada juga kadang-kadang masa Joe lalu dekat tepi bilik 27 tu, terasa macam ada sepasang mata yang pandang dari sebalik cermin tingkap bilik tu. Walaupun masa tu hari siang guys. Bila malam pula nampak macam bayangan makhluk tu tengah duduk mencangkung dalam gelap dekat hujung koridor sambil melambai-lambai tangan. Tak tahulah memang benda tu ke atau mainan perasaan je. Pertengahan 2003 Joe pula keluar dari asrama sekolah tu. Dia lebih suka berulang-alik dari rumah ke sekolah. Cerita pasal hujung bilik 27 tu tak tahu ada lagi ke tak. Yang pasti Joe masih tertanya-tanya kenapa benda tu menyamar macam dia. Kisahnya jadi dekat Hafiz masa tu dia kerja dekat sebuah panggung wayang guys. Panggung wayang tempat Hafiz tu kerja adalah satu-satunya panggung wayang yang ada dekat Bandar Georgetown, Pulau Pinang. Adalah satu hari tu Hafiz kerja shift malam. Masa sesi late night show, dia dengan 2 orang kawan dia kena buat closing lepas habis wayang tu lebih kurang pukul 2 pagi. Hafiz, Faizul dengan Fizan. Diorang tu semua bukan nama sebenar Buat kerja macam biasa lah. Lepas habis filem tu kena mengemas dengan kocek sampah dekat dalam panggung wayang tu. Siapa yang pernah ada pengalaman kerja dekat panggung wayang tu mesti korang tahu betapa sunyi dan seramnya mall di waktu malam. Tak sama macam waktu siang. Serius, memang seram guys. Macam malam-malam sebelum ni, diorang akan sorong troli sampah sama-sama bawa pergi bilik sampah yang ada dekat hujung panggung wayang terakhir. Untuk sampai dekat bilik sampah tu, diorang kena lalu 4 panggung wayang yang hanya ada cahaya lampu dekat ruang masuk di setiap pintu panggung tu je. Lepas diorang bertiga sampai dekat ruang depan pintu bilik sampah tu guys, Faizul buka pintu bilik tu sambil sebelah tangan dia raba-raba nak buka suis lampu bilik. Bila lampu dah terpasang, Faizul masuk. Fizan sorong troli dia bagi dekat si Faizul ni dekat dalam bilik tu. Hafiz orang last yang masuk dalam bilik tu. Masa tu Hafiz tercegat je berdiri dekat pintu sambil perhati Faizul dengan Fizan tolak troli dekat dalam tu. Tiba-tiba terlintas pula dalam otak si Hafiz ni nak menyakat diorang berdua. Konon nak buat prank lah. Dia nak tutup suis lampu bilik tu. Kononnya saja nak bagi diorang terkejut dan menggelabah dalam gelap. Hafiz pandang dekat pintu masuk, terus dia tutup suis lampu. Tep. Keadaan bilik sampah jadi gelap gelita. Dalam hanya beberapa saat, tiba-tiba Fizan menjerit macam orang nampak hantu sambil maki hamun. Hafiz terkejut dengan Fizan menjerit. Terus dia buka balik suis lampu bilik tu. Bila bilik dah terang, Fizan terus diam. Hafiz tengok Faizul dengan Fizan berdiri menghadap troli sampah sambil tangan Fizan genggam lengan si Faizul ni sekuat hati. Hafiz pelik lah, kenapa teruk sangat Fizan menjerit sampai memaki hamun. Seingat dia, Fizan bukan orang macam tu guys. Fizan ni baik budi bahasanya dan bukan jenis orang yang pandai memaki hamun. Tapi malam tu perangai Fizan betul buat si Hafiz ni terkejut guys. Lepas tu Faizul tengok Hafiz dengan muka bengang sambil tarik Fizan ni keluar daripada bilik tu. Cerita malam tu habis itu je. Esoknya Hafiz minta maaf dekat Faizul dengan Fizan. Diorang maafkan. Hafiz tanyalah apa yang jadi semalam. Fizan diam je guys. Faizul yang cerita balik apa yang jadi semalam. Sebenarnya masa Hafiz tutup lampu bilik tu, terpancul satu lembaga seorang perempuan macam Cik Ponti. Makhluk tu berambut panjang berdiri dekat sebelah troli sampah tu. Cik Ponti tu renung tajam dekat diorang berdua. Walaupun sama-sama guys, Faizul dengan Fizan yakin dengan apa yang diorang nampak. Faizul tunjuk lengan dia yang lebam sebab kuat sangat Fizan genggam bila ternampak makhluk tu. Fizan ni asyik terbayang-bayang je muka Cik Ponti tu bila dia kerja shift malam. Macam Cik Ponti tu sentiasa perhatikan diorang guys. Kadang-kadang Fizan mengadu dekat diorang, dia masih kena ganggu lagi dengan kelibat makhluk tu. Ada satu malam, masa dia tengah mop dekat depan pintu tandas, ada seorang perempuan masuk dekat dalam tandas tu. Fizan tunggulah perempuan tu keluar sebab nak mop dekat bahagian dalam tandas pula. Tunggu tak keluar-keluar juga perempuan tu. Dia masuklah kat dalam nak check. Tengok-tengok tak ada siapa pun dalam tandas tu. Habis tu siapa yang masuk tadi? Bila masa pula perempuan tu keluar sedangkan dia terpacak dari tadi tunggu betul-betul dekat depan pintu tandas tu. Disebabkan asyik kena ganggu je, tak lama lepas tu Fizan berhenti kerja dekat situ sebab dia betul-betul trauma dan tak sanggup lagi nak kerja dekat situ guys.
Pengalaman seram ni berlaku pada tahun 2013, masa tu Apple tingkatan 3. Waktu tu sekolah dia ada buat program camp motivasi 2 hari 1 malam di sebuah resort dekat Selangor. Masa sampai dekat sana guys, diorang semua agak kecewa jugalah sebab fasiliti camp teruk gila. Jauh panggang dari api bila diorang tengok dekat blok resort tu. Disebabkan diorang murid sekolah lagi, diorang diamkan je lah. Mana berani nak bersuara. Lagipun diorang pergi camp motivasi tu bukan nak berseronok. Kalau nak tempat selesa nyaman, bukan camp namanya. Dah masuk resort tu, diorang diberikan bilik masing-masing. Lepas tu diorang kena berkumpul untuk dengar taklimat. Dekat sekolah pun masa tu ada satu organisasi yang ditubuhkan dan dipertanggungjawabkan untuk menguruskan hal media. Contohnya ambil gambar, ambil video, uruskan PA sistem dan lain-lain lagi. Yang uruskan organisasi ni seorang ustazah. Diorang panggil Ustazah Nisa. Pada malam perkemahan tu diorang kena buat aktiviti night walk. So diorang kena berjalan secara berpasangan pada waktu malam. Kumpulan media pula, Ustazah Nisa suruh berlakon jadi hantu untuk menakut-nakutkan pelajar dalam aktiviti night walk tu. Tibalah giliran Epu dengan kawan dia berjalan lalu ikut trek yang dah ditetapkan. Sebenarnya guys, Epu tak takut pun dengan hantu olok-olok yang dilakonkan oleh pasukan media tu guys. Sebabnya dia dah tahu rancangan diorang tu lebih awal lagi. Masa Epu lalu trek tu guys, dia nampak ada satu susuk tubuh berbunjut macam pocong. Dalam keadaan duduk bersandar dekat pokok, lutut dia rapat ke dada, kepala tunduk sikit. Muka dia nampak tapi tak jelas. Apple rasa pelik. Dia tertanya-tanya, ada ke kawan-kawan dia menyamar jadi pocong? Sebab bentuk pocong tu agak panjang. Ketinggian dia lebih daripada orang dewasa. Sedangkan setahu si Apple ni, kawan-kawan dia yang berlakon jadi hantu tak ada dah tinggi sangat. Sambil lalu tu, Apple perhati dia susuk yang bersandar dekat pokok tu. Kepala dia berbunjut tapi ikatan dia tak ketat guys. Warna kain putih tapi lusuh dengan kesan tanah. Pocong tu tengok je Apple dengan kawan dia sampai ujung jalan. Tak bergerak-gerak. Yang peliknya lagi, Apple seorang je nampak guys. Muka dia kurang jelas sebab malam kan. Lagipun dalam hutan tak nampak sangat, tapi nampak sikit-sikit lah sebab ada cahaya bulan malam tu. Dia perasan muka pocong tu nampak gelap, hitam. Dekat muka dia ada kesan tanah. Mata terbeliak, bibir hitam, mulut terkatup rapat macam kena jahit. Walaupun Apple rasa pelik, tapi dia anggap mungkin kawan-kawan dia yang berlakon jadi pocong. Jadi dia buat bodoh je lah. Lepas habis buat aktiviti night walk, ketua facilitator suruh dorang head count, nak kira berapa pelajar yang ada. Dorang pun mulalah kira. 1, 2, 3, 4. Lama juga diorang kira sebab ikut kumpulan kan. Sepatutnya ada 80 orang guys, tapi malam tu ada 81 orang. Mustahil lah silap sebab diorang jerit kuat kot, kata pun. Diorang pun buat head count sekali lagi, tetap sama, 81 orang juga. Facilitator panggil ustaz untuk baca doa guys. Yang anehnya lepas ustaz tu baca-baca ayat suci Al-Quran, barulah jumlah pelajar tadi jadi 80 orang guys. Lepas tu diorang semua diarahkan untuk mandi dan terus balik ke dom masing-masing untuk tidur. Beberapa hari lepas program tu tamat, Apple terserempak dengan Ustazah Nisa dekat sekolah. Masa tu dia cakap lah, hebat nak murid ustazah ya, boleh jadi pocong, siap boleh duduk bersandar lagi dalam keadaan berikat macam tu. Bila dengar cerita si Apple ni, Ustazah Nisa terkejut lah. Dia cakap mana ada anak murid dia jadi pocong malam tu. Dia orang solid simple je. Lepas tu pakai kain plekat untuk takutkan peserta malam tu. Terkejut Apple bila Ustazah Nisa cakap macam tu. Bermakna malam tu memang Apple nampak pocong betul lah. Tentah benda tu yang menjawab masa dia orang buat head count sampai terlebih seorang tu. Yang pasti Apple bersyukur sebab dia mati-mati ingat kawan-kawan dia yang berlakon jadi pocong tu. Kalau tak mungkin dia dah meracau atau demam seminggu guys. Okey guys, sampai sini je video untuk hari ni. Bagi korang yang masih baru di dalam channel aku ni and suka dengan konten-konten yang aku buat, harap korang boleh subscribe channel aku dan tekan loceng notification sekali. Dan terima kasih kepada korang yang telah menonton video aku dan tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.